Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kaifa halukum? Apa khabar semua? Ustazah harap semuanya dalam keadaan sihat sentiasa. Okey, bersama dengan saya Ustazah Nazira bagi pelajaran bahasa Arab. Okey, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan al-a'dadu wal arqam, nombor dan bilangan. Okey. Ustazah hanya menerangkan beberapa subtopik yang berkaitan dengan nombor, iaitu kaedah nombor. Okey, kita lihat slide yang seterusnya. Okey, kalau kamu lihat dalam slide ini berkaitan dengan al-a'dadu wal arqam. Okey. Seperti mana yang telah saya jelaskan sebelum ini, kamu perlu menghafal kedudukan nombor itu sama ada dia adalah kedudukan sar, belas, puluh, ratus, ribu. Okey, kedudukan nombor ini kamu perlu menghafalnya dahulu dan memahaminya. Bukan sekadar menghafal, tapi perlu memahaminya agar kamu dapat menyelesaikan nombor-nombor selain daripada nombor-nombor yang ada di dalam slide ini. Okey, kita lihat slide yang seterusnya. Okey, seperti mana yang saya telah jelaskan sebelum ini, okey, dalam tajuk kaedah nombor ini, kita perlu mengetahui bentuk-bentuk soalan nombor. Okey, antaranya ialah yang pertama, angka Rumi ditukarkan kepada angka Arab. Seterusnya, yang kedua, kita perlu mengetahui bagaimana angka Arab itu ditukarkan kepada kalimah. Okey, seterusnya, kita juga perlu mengetahui kalimah ditukarkan kepada angka. Dan seterusnya, barulah kita akan mengetahui bagaimana kaedah nombor itu dalam angka Arab, iaitu berkaitan dengan susunan menaik dan susunan menurun. Okey, seperti mana yang kamu lihat dalam slide ini, kita akan mengetahui kaedah nombor itu bagaimana ia ditukarkan. Okey, topik yang pertama, kaedah menukar. Okey, tengok yang pertama. Okey, kita akan belajar bagaimana angka Rumi itu ditukarkan kepada angka Arab. Okey, sebagai contoh. Okey, kamu nampak tak di sini saya meletakkan nombor 405. Nampak 405? Okey, 405 ini adalah angka Rumi. Tetapi di dalam Jawi, kamu perlu tulisnya dalam keadaan sebelah kanan. Nampak? Okey. Dalam sebelah kanan ini adalah angka Rumi 405. Okey, kita nak tahu bagaimana ditukarkan kepada angka Arab. Okey, kita kenalah letak dia dahulu adalah nombor 4. Sebab 4 dalam Rumi macam ni kan keadaannya. Okey, 4 dalam Arab macam tu keadaan tersebut, 4. Okey, yang seterusnya. Nampak titik. Titik ini merupakan adalah kosong. Seterusnya. 5. 5 dalam Rumi ditukarkan kepada Arab jadilah 5 macam ni untuk angka Arab. Boleh faham? 405. 405. Okey, faham setakat ini? Okey, dalam slide ini saya telah meletakkan beberapa contoh lain. Okey. Seperti mana yang kamu ketahui, kedudukan dalam penulisan Jawi mestilah di belah kanan. Okey, walaupun angka tersebut merupakan angka Rumi, tapi dia kenalah ditulis di sebelah kanan sebab dia melibatkan penulisan Jawi. Okey, kalau kamu lihat nombor yang pertama saya letak ini adalah nombor 14. Okey, kita nak tahu bagaimana kaedah nombor angka Rumi ditukarkan kepada angka Arab. Okey, kita lihat ya. 1. Samakan 1. Seterusnya, angka Arab 4. 4. Jadinya adalah 14. 14.
Nampak setakat ini? Okey, yang seterusnya. Nombor ini adalah 315. Saya meletakkan nombor 3. 3 angka Arab. Nampak ini 3 angka Rumi. Seterusnya 1. 1. Seterusnya 5. 5. Jadilah dia 315. Sama tak di sebelah ni? 315 juga. Okey, yang seterusnya. Saya meletakkan contoh 440. Okey, kita lihat bagaimana nombor 4 itu ditukarkan dalam angka Arab. Nampak nombor 4 tersebut? Okey, 4. 4 lagi. 4. Kosong. Kosong seperti mana yang kamu sedia maklum. Kosong apabila ditukarkan dalam angka Arab, ia akan jadi titik betul. So, caranya adalah 440. Sama kan kedudukan dia? Ini adalah kaedah angka Rumi ditukarkan kepada angka Arab. Okey, kalau kamu lihat slide yang seterusnya, kaedah ini juga kamu boleh lakukan. Sama juga macam kaedah tadi, cuma kaedah ini kamu hanya turunkan saja. Contoh saya letakkan nombor 405. Okey, 405 ini adalah angka Rumi. Iaitu angka dalam bahasa Melayu lah kan. Okey, apabila kita nak tukarkan kepada angka Arab. Okey, kita lihat 4. Kita turunkan saja nombor 4. Kosong. Okey, turunkan saja. Kosong dalam angka Arab. 5. Kita turunkan saja 5 dalam angka 5. Okey, kedudukan ini kamu perlu turunkan saja. Tidak perlu mengubah kedudukan yang asal ini. Contohlah 4 tu letak ke belakang, 5 letak ke depan. Tidak perlu. Hanya turunkan saja 4, 4, 0, 0, 5, 5. Jadilah 405 dalam Rumi ataupun 405 dalam Arab. Okey, ini adalah kaedah apa yang saya cakap tadi? Kaedah angka Rumi ditukarkan kepada angka Arab. Okey, kalau kamu lihat slide ini, okey, Al-Thani. Okey, yang kedua, subtopik yang kedua. Okey, kita nak tahu bagaimana kaedah menukar untuk angka Arab ditukarkan kepada angka 5. Okey, tengok contoh yang saya buat. Mislu 405. Okey, 405 ini dikenali sebagai angka Arab. Bagaimana kita nak tukarkan kepada kalimah? Okey, kita lihat ya. Arba'umi'atin wa khamsah. Okey, iaitu 400. Arba'umi'atin 400 wa khamsah. Khamsah iaitu 5. Jadilah 405. 405 di dalam angka Arab ditukarkan kepada kalimah, dicarilah sedemikian. Arba'umi'atin wa khamsah. Okey, seperti mana yang saya telah jelaskan sebelum ini, kamu perlu mengetahui ataupun perlu menghafal dulu apa itu sa, puluh, belas, ratus dan ribu. Okey, kedudukan itulah yang akan menentukan kamu untuk nombor-nombor yang lain. Kita akan tahu dengan lebih detail. Kamu perlu menghafal nombor secara asasnya dahulu. Barulah kamu tahu kedudukan nombor tersebut. Okey, dalam slide ini kita akan mengenali kedudukan angka dan nombor. Okey, yang pertama berkaitan dengan rasa. Kedua, kedudukan angka dan nombor iaitu ra-be. Okey, seterusnya kedudukan angka dan nombor ra-sa dan pu. Okey, kita lihat slide yang seterusnya. Okey, dalam slide ini kita mahu melihat kedudukan angka dan nombor itu dalam kedudukan sama ada adalah ra ataupun sa.
Ini adalah formula yang perlu kamu hafal. Okey, kenapa dinamakan Ra? Kenapa dinamakan Sa? Ra adalah ratus, Sa adalah Sa. Okey, jom kita lihat contoh nombor yang saya sediakan ini. Okey, saya meletakkan nombor tersebut adalah 405. Okey, kita tengok Tengok kat sini. 4 ini menunjukkan adalah 400, 0, 0. 5 menunjukkan adalah angka 5. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, saya meletakkan kedudukan ratus iaitu arba'umi atin. Okey, kedudukan ratus ini mestilah berada di tempat yang pertama. Sebab itu dalam formula yang kita lihat di atas ini adalah formula Ra dan Sa. Ra ini adalah menunjuk yang pertama kamu perlu tulis. Ratus. Kamu lihat ini 400 menunjukkan kedudukan dia adalah ratus iaitu arba'umi atin. 400 dalam bahasa Arab adalah arba'umi atin. Okey, kamu dapat setakat ini? Okey, kita lihat pula bagaimana kedudukan Sa. Nombor yang manakah yang menunjukkan Sa? Okey, kita tengok Okey, kamu lihat ni. Sa. Sa menunjukkan adalah nombor 5. 5 dalam bahasa Arab adalah khamsatun. Jadi, kamu perlu mengetahui dulu formula ini. Ra untuk ratus, Sa adalah untuk Sa. Kedudukan nombor 4 ini adalah menunjukkan 400, kedudukan ratus, arba'umi'atin. Dan kedudukan Sa nombor 5 menunjukkan adalah khamsatun. Okey, adakah selesai lagi macam ini? Tidak. Okey, kita lihat apa lagi yang perlu kita tambah. Okey, jangan lupa kita perlu letakkan huruf waw. Okey, secara keseluruhannya dia akan jadi macam ni. Arba'umi'atin wa khamsah. Nampak? Arba'umi'atin wa khamsah iaitu 405. Jadi tak? 405. Okey, angka Arab ditukarkan kepada kalimah. Nampak? Okey, seperti mana saya cakap tadi, kamu perlu hafal formula Ra dan Sa. Dan cari kedudukan Ra iaitu kedudukan ratus di mana? Iaitu nombor 4. 4 itu menunjukkan 400. Okey, dia mestilah yang pertama. 400 dalam bahasa Arab arba'umi'atin. Dan kedudukan Sa sudah semestinya ia adalah menunjukkan nombor 5 iaitu khamsah. Dan jangan lupa letak huruf waw. Okey, secara keseluruhannya adalah arba'umi'atin wa khamsah. 405. Nampak? Okey, kita lihat pula formula yang berkaitan dengan Ra iaitu ratus, Be iaitu belas. Okey. Kita tengok contoh yang saya letakkan nombor dia adalah 419. Okey, seperti mana yang kita sudah tahu, 4 ini menunjukkan adalah 400. Betul tak? 400. Okey, kita tengok pula yang seterusnya. 19 dia akan jadi 19. Okey, nampak tak kat situ? Okey, kalau kita menggunakan formula Ra untuk ratus dan Be untuk belas, okey, kita cari dulu yang mana kedudukan nombor tersebut menunjukkan adalah kedudukan ratus. Okey, sudah semestinya nombor 4 ini adalah 400. 400 ini di bawah formula Ra iaitu ratus. Di dalam bahasa Arab iaitu arba'umi'atin. Okey, nampak setakat ini? Okey, kita cari pula kedudukan Be iaitu belas. Nampak? Be, belas sudah semestinya adalah nombor 19.
belas. Merupakan angka belas. Formula untuk ber. Okey. Dalam bahasa Arab dinamakan 19 iaitu tis'ata asyara. Okey. Adakah kaedah ini selesai? Tidak sama sekali. Jangan lupa meletakkan huruf waw. Okey. Secara ayat yang sempurna keseluruhannya adalah arba'umi'atin wa tis'ata asyara, iaitu 419. Nampak setakat ini? Okey. Ini adalah formula untuk ratus dan belas. Tak kisahlah kedudukan ratus itu bagi nombor 300, 200, 500, 600 dan sebagainya. Apabila kedudukan nombor itu menunjukkan adalah angka ratus, maka kita bolehlah gunakan angka ra. Dan apabila nombor ratus itu bersama dengan nombor belas, tak kisahlah nombor itu adalah 14, 13, 12, 18 dan sebagainya. Tapi dia mestilah dikenali sebagai formula ber, iaitu belas. Maka secara keseluruhannya adalah formula ra dan ber. Formula untuk ratus dan belas. Ini adalah angka untuk ratus dan belas sahaja. Faham setakat ini? Okey, formula yang seterusnya berkaitan dengan formula ra, ratus, sa, pu adalah puluh. Okey, kita lihat bagaimana nombor tersebut. Okey, saya meletakkan nombor ini adalah 282. Okey, kita nak tengok bagaimana dia menggunakan kaedah ra, sa dan pu. Okey, kita tengok Okey, 2 adalah 200, 8 iaitu 80. Kalau kita sebut pun pada awalnya adalah 282. Okey, 8 ini menunjukkan 80. Okey, 2 adalah 2 sahaja. Sebab kita menyebutnya adalah 282. Okey, hanya menyebut 2 ini adalah tunggal. Tak ada pun kita sebut 20 ke 30, tidak. Okey, 2 turun saja 2. Saya ulang balik. 200 iaitu 200, 80, 2 saja. Okey, kita tengok kita cari di manakah kedudukan ratus. Okey. Sudah semestinya kedudukan ratus ini mestilah berada di belah kanan yang pertama. Okey, 200 ini menunjukkan adalah formula ra, ratus. 200 dalam bahasa Arab adalah mi'atani. Okey. Kita cari pula formula kedudukan sa. Okey, kamu nampak ni? 2 sa. Sa kan? Sa iaitu 2 dalam bahasa Arab isna ni. Nampak? Ra sa. Nampak tak? Ra sa. Ra kedudukan dalam penulisan Jawi mestilah belah kanan dulu kan? Okey. Dan diikuti dengan kedudukan sa. Okey, ditulis macam ni, sa. Ra dulu barulah sa. Okey, kalau dalam Rumi, ra di sebelah kiri penulisan Rumi ataupun dalam bahasa Melayu. Tapi di dalam Jawi, kaedahnya mestilah bermula di belah kanan ini dan mestilah yang pertama itu adalah ra, barulah sa. Okey, kita lihat pula kedudukan yang ketiga iaitu pu, iaitu puluh. Mana ya nombor puluh? Okay, kita tengok. Seperti mana yang saya jelaskan tadi, 80 menunjukkan adalah nombor puluh. Puluh. 80 dalam bahasa Arab adalah thamanuna. Okey, adakah kaedah ini sudah mencukupi ataupun sudah lengkap? Tidak sama sekali. Okey, jangan lupa meletakkan huruf apa? Waw di sebelah dia. Okey, mi'atani wa isnani wa thamanuna. Okey, bila kedudukan formula ini ada 3 keadaan, maka huruf
waw yang pertama ini kita perlu letak dan waw yang kedua ini kita perlu letak. Jangan lupa. Dan secara keseluruhannya adalah seperti ini. Mi'atani wa ithnani wa thamanu. Nah, 200. Apa saya cakap tadi? Wa thamanuna dulu kan? 82. Faham? Jadilah 282. Inilah kaedah yang mana saya jelaskan tadi apabila nombor ataupun angka Arab ditukarkan kepada kalimah. Okey, bila angka Arab ini ditukarkan kepada kalimah Arab, untuk memudahkan kamu, maka kamu perlulah melaksanakan formula ini ataupun kamu perlu mengingat formula ra, sa dan pu ataupun formula-formula yang sebelum ni yang saya telah jelaskan. Kita lihat pula subtopik al-thalis, subtopik yang ketiga. Okey, apa yang perlu ditukarkan tu? Okey, kita lihat ya. Okey, saya meletakkan iaitu kalimah. Kalimah ditukarkan kepada angka. Okey, bagaimana tu? Okey, sebagai contoh, saya meletakkan kalimah arba'umi'atin wa khamsah. Okey, contoh yang saya beri ini adalah kalimah. Okey, bagaimana ditukarkan kepada angka? Jadi kita lihat. Macam ini saja, 405. Okey, teknik dia sudah semestinya kamu wajib hafal nombor-nombor dalam bahasa Arab. Seperti mana yang saya telah letakkan slide yang kedua. Kalau kamu hafal, insya-Allah kamu akan dapat menyelesaikannya dengan jawapan yang betul dan tepat, insya-Allah. Okey. So, sekarang ini secara kesimpulannya topik ini hanya menerangkan kepada kamu apa itu kalimah dan bagaimana kalimah itu ditukarkan kepada angka. Okay, kalimah itu adalah seperti ini. Arba'umi'atin wa khamsah. Kalimah ditukarkan kepada angka. 405 ini dinamakan angka Arab. Okey, subtopik yang sama dan kaedah yang sama juga. Okey, berkaitan dengan kalimah ditukarkan kepada angka. Yakni kita menggunakan kaedah 1, 3, 2. Okey, sebagai contoh, saya meletakkan kalimah mi'atani wa thalathatun wa thamanuna. Kalau kamu dah hafal, kamu sudah tahu mi'atani itu menunjukkan adalah 200. Wa thamanuna menunjukkan 80. Wa thalathatun menunjukkan adalah 3. Tetapi mesti kamu akan tertanya-tanya, Ustazah, kenapa Ustazah meletakkan 1, 2 dan 3 di atas ni? Okey, jawapannya adalah bertujuan. Okey, saya meletakkan 1, 2, 3 ini adalah kedudukan kalimah tersebut. Dalam keadaan yang tersusun, teratur, mengikut turutan. Yang pertama, mi'atani. Yang kedua, wasalasatun. Yang ketiga, wasamanuna. Okey, dalam kaedah penukaran kalimah kepada angka, untuk kita menukarkan kepada angka, kita mestilah menggunakan kaedah 1, 3, 2. Dalam kalimah, kedudukan dia 1, 2 dan 3. Tetapi bila kita tukarkan kepada angka, dia akan menjadi 1, 3, 2. Kamu nak lihat bagaimana? Ingat, syarat dia kena guna kaedah 1, 3, 2. Jom kita lihat. Okey, saya meletakkan yang pertama. 2. Nampak tak 2? Yang pertama ini mi'atani kan? Turunkan saja. Ini kan nombor 1. Mi'atani. 200. Mi'atani menunjukkan 200. Okey, yang seterusnya. Apa yang turun dulu? Adakah nombor 2? Adakah nombor 3? Ataupun nombor 2 juga? Dan nombor 3 seterusnya. Kita tengok Okey. Nombor 2. Kedudukan nombor 2 diletakkan di hujung sekali, iaitu duduk di belakang. Wasalah satu, iaitu 3. Okay, kedudukan yang ketiga dalam kalimah, apabila ditukarkan kepada angka, dia duduk di tengah. Dia jadilah wasamanuna, iaitu jadilah 8. Bukanlah 8 titik, 80. Kita buang saja kosong, hanya letak 8 sahaja. Okey. So,
Bagaimana pula kita nak mengenal pasti sama ada dia adalah kaedah 132? Okey, kamu lihat kat sini Okay, yang pertama, sudah semestinya dia adalah kaedah yang pertama. Nombor 1 kan, iaitu mi'atani 200. Okey. Yang kedua, kaedah 132 juga. Nombor 3 mestilah berada di tengah. Sebab tu dah dinamakan kaedah 132. So, daripada kalimah, ambil yang belakang sekali, letak di tengah. Faham? Dan yang seterusnya, kaedah 2, iaitu kaedah 132. Kaedah 132, 2 di hujung. Tidak boleh letak di hadapan. Okey, kamu lihat Wasalah satun di dalam kalimah, walaupun kedudukan dia adalah yang kedua, tetapi bila ditukarkan kepada angka, mestilah dia duduk di hujung sekali. Maka dia akan jadi 283. Iaitu angka 1, 3 dan 2. Secara kesimpulannya, apabila kamu nak tukarkan kalimah kepada angka, ingat, yang paling penting adalah, yang paling penting ini, kedudukan yang kedua dan kedudukan yang ketiga ini. Mestilah yang kedudukan 2 duduk di belakang dan kedudukan yang ketiga duduk di tengah. Kedudukan yang pertama masih lagi kekal di tempat yang sama. Okey, jelas setakat ini? Okey. Kalau kamu lihat slide ini, subtopik yang terakhir, iaitu subtopik yang keempat, berkaitan dengan susunan menaik. Okey. Dalam tajuk ini, kamu akan belajar berkaitan dengan bilangan. Sebab itu dah dinamakan al-a'dadu wal arqam. Tadi kita belajar berkaitan dengan nombor, iaitu al-arqam. Sekarang kita akan belajar tentang al-a'dad, iaitu bilangan. Okey, bilangan ini dikenali sebagai susunan menaik ataupun susunan menurun. Okey, nanti kita akan belajar susunan menurun. Okey. Kita tengok susunan menaik ni macam mana soalannya. Okey, contoh soalan yang akan diberi antaranya adalah imla' al-faraghati al-atiyah bil-a'dadi hasbat tertib, iaitu isikan tempat kosong berikut berkaitan dengan bilangan mengikut turutan. Turutan bilangan nombor tu lah. Okey. Sudah semestinya kita kena lihat dahulu soalan yang berkaitan dengan ni. Okey, iaitu yang pertama, wahidun wa'ishruna. Apa maksud wahidun wa'ishruna? Okey, wahidun ni apa? 1. Betul. Wa'ishruna 2. Turunkan sahaja. Betul. Okey, tapi ini jawapan apa, Ustazah? Okey, kita tengok dulu nombor belakang. Salah satun wa'ishruna. Okey, salah satun apa? Turunkan saja. Salah satun 3. Wa'ishruna 2. Okey, apakah jawapan ini? Okey, kalau susunan menaik, semua akan ketahui. 21, 22. Betul kan? Okey, ini adalah nombor 22. Okey, dalam bahasa Arab apa 22? 2 mestilah, apa dia? Kita tengok Ithnani wa'ishruna. Ithnani menunjukkan 2, wa'ishruna menunjukkan 20. Jadilah 22. So, susunan menaik dia adalah 21, 22, 23. Ataupun dalam bahasa Arab, wahidun wa'ishruna, ithnani wa'ishruna, salasatun wa'ishruna. Okey, kita lihat pula kedudukan susunan menurun. Okey, kamu lihat kedudukan susunan menurun ni. Okey, kat sini salasatun wa'ishruna. Okey, turunkan saja salasatun ini 3, wa'ishruna ni 2. Jadilah 23. Yang seterusnya, isnani 2, wa'ishruna 2. Betul, 20 kan? Okey, jadilah 22. 23, 22. Sudah mesti jawapan di sini adalah apa dia? 21. Okey, apa jawapan dia? Wahidun wa'ishruna, iaitu 21. Turunkan 1, 2 menunjukkan 20. Jadilah 21.
1. Okey, ini adalah kaedah susunan menurun. Okey, tadi adalah susunan menaik. Okey, secara kesimpulannya, tajuk ini kamu perlu lihat dulu soalan dia berkaitan dengan susunan menaik ataupun susunan menurun. Alhamdulillah, maka berakhirlah pengajaran online kita untuk sesi yang kedua ini berkaitan dengan tajuk Al-A'dad wal Arqam. Okey, kita bertemu lagi untuk tajuk yang seterusnya. Ustazah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.